Okey kelas, cikgu nak tanya, siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-10? Yang sekarang? Yang sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang cikgu nak kaitkan dengan tajuk hari ini? Hari ini kita akan belajar peningkatan tamadun Yunani dan Rom, tapi kita akan masuk kepada peningkatan tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okey, apa yang akan kamu pelajari hari ini? Okey, pertama kita akan belajar mengenai tamadun Yunani, dan yang kedua kita akan belajar mengenai peningkatan pemerintahan tamadun Yunani. Okey, cikgu tunjuk gambar peta ni, cuba tengok. Okey, di sini adalah laut Aegean. Okey, ini adalah laut, keseluruhan laut Mediterranean. Okey. Okey, apa yang hendak cikgu terangkan di sini adalah mengenai lokasi dan perkembangan tamadun Yunani. Okey. Cuba tengok kedudukan dia. Okey. Tamadun Yunani ini berkembang di antara semenanjung di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan. Nampak tak pulau-pulau yang bertaburan? Di laut Aegean serta laut Mediterranean. Jadi di sinilah tamadun Yunani berkembang. Jadi disebabkan keadaan dan cuaca yang sederhana. Cuaca yang sederhana menyebabkan penduduk dalam tamadun Yunani banyak melibatkan diri dengan kegiatan luar dan aktiviti-aktiviti laut. Dan orang Yunani ini juga terkenal sebagai pelaut yang handal. Okey, bercakap mengenai tamadun Yunani. Tamadun Yunani dia terkenal dengan negara kota ataupun kita kenali sebagai polis. Okey. Jadi, polis ataupun negara kota ini terdiri daripada 3 komponen, iaitu bandar utama, bandar kecil, kawasan kampung. Okey, cikgu bagi contohlah. Kita umpama dalam sebuah negeri. Okey, dalam negeri tu ada bandar utama, yang macam Pulau Pinang bandar utama, Georgetown kan. Kemudian ada bandar kecil dan juga ada kawasan kampung. Itu adalah contoh umpamanya negara kota ataupun polis lah. Okey. Terusnya di dalam negara kota atau polis itu terletaknya Akropolis di tengah-tengah negara kota. Okey. Apa fungsi Akropolis ini? Okey, Akropolis berfungsi sebagai pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Dan dalam Akropolis tu sendiri ada rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana dan juga rumah golongan bangsawan. Selain itu, di sekitar polis ini ada satu kawasan yang dipanggil Agora, iaitu kawasan lapang yang merupakan tempat pertemuan dan juga pasar-pasar awam bagi rakyat dalam tamadun Yunani. Okey, negara kota yang terkenal dalam tamadun Yunani ada 3, iaitu Athens, Sparta dan juga Korin. Okey. Cikgu nak tanya soalan. Okey, jawab. Kamu bersedialah. Okey, macam yang kita tahu, dalam negara kota ataupun polis, ia sangat penting dalam tamadun Yunani. Jadi, cikgu nak tahu apa kepentingan polis ini dalam tamadun Yunani. Okay, boleh fikir dulu dan cikgu boleh bagi jawapan. Okey, Syafika. Boleh. Nak berdiri boleh, nak jawab terus pun boleh. Nak jawab terus. Okey. Apa yang selalulah. Faham cikgu? Kepentingan pertama sebagai ibu kota. Sebagai ibu kota. Okey, betul? Okey, betul. Okey, yang lagi.
Very good. Okey, yang satu. Yang kedua adalah tempat dia adalah pusat tumpuan masyarakat. Okey, betul. Bagus. Nampaknya awak menumpukan perhatianlah pada apa yang cikgu ajar hari ini. Okey. Okey, kalau nak tahu masyarakat dalam Tamadun Yunani ni ada yang tinggal berhampiran dengan Akropolis ni agak bertuah ataupun mudahlah sebab dia dekat dan hampir dengan pelbagai kemudahan. Tetapi bukanlah bermaksud mereka yang tinggal jauh daripada Akropolis ni terpinggir. Tidak, tapi cuma mendapat sedikit kemudahan lah siapa yang tinggal berhampiran dengan Akropolis. Sebab segala-galanya ada dekat situ, iaitu ada pusat komuniti kan di situ kan. Jadi dekat situlah yang menyebabkan masyarakat dia ataupun rakyat dia lebih mudah untuk melakukan pelbagai urusan seharian. Betul tu. Macam kita duduk dekat pinggir dekat bandar dengan kampung lah. Kalau kita duduk kat bandar, kita mudah nak melakukan urusan-urusan kita seharian sebab segala kemudahan ada dekat situ. Berhampiran. Tapi tak bermaksud yang tinggal dekat kampung tak dapat menikmati kemudahan tu. Mereka masih dapat menikmati tetapi agak jauh untuk pergi. Okey. Kan dikatakan Tamadun Yunani terkenal dengan negara kota atau polis kan, yang merangkumi 3 gabungan komponen untuk membentuk satu negara kota. Okey, cikgu nak tahulah apakah komponen-komponen yang digabungkan untuk membentuk negara kota itu. Okey, cikgu bagi seminit je. Agak-agak ingat tak? 3 komponen. Amira nak Okey, jawab, cikgu. Amira. Cikgu nak Amira jawab. Yang pertama sekali Okey. bandar utama. Bandar utama, Lepas tu bandar kecil. bandar kecil, Lepas tu kawasan kampung. kawasan kampung. Okey, duduk. Betul. Okey, Putri. Cuba berdiri. Okey, cikgu nak tanya, betul ke apa yang Amira jawab tadi? Komponen yang menggabungkan, komponen yang digabungkan untuk membentuk sebuah negara kota. Okey, boleh ulang balik apakah komponen tersebut? Komponen tersebut Bandar bandar utama, utama, bandar kecil, kawasan kampung. dan juga kawasan kampung. Okey, bagus. Pandai nak uji cikgu. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Okey. Okey, untuk negara kota atau polis ada 2 ciri utama di dalam membentuk negara kota atau polis, iaitu satu, mestilah penduduknya ramai, dan kedua mempunyai keluasan wilayah. Okey. Okey, tiga negara kota yang sangat popular pada sangat terkenal pada Tamadun Yunani adalah Athens, Sparta dan juga Korinth. Okey, Athens ni dia mempunyai penduduk yang ramai, tetapi keluasan dia cuma 2650 km persegi. Manakala Sparta pula dia Sparta dia mempunyai penduduk cuma berjumlah 16,000 orang je, berbanding dengan Athens tadi dia ada 40,000 orang penduduk. Tetapi Sparta ni dia punya keluasan wilayah sangat besar, iaitu 8,400 km persegi. Itu adalah keluasan Sparta. Dan manakala Korinth pula dia mempunyai penduduk berjumlah 10,000 orang, tapi keluasan dia hanya 8,800 km persegi. Tetapi ketiga-tiga negara kota ini adalah negara kota yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai dan juga keluasan wilayah dia adalah besar. Faham. Okey, kita masuk pada pemerintahan Yunani, sistem pemerintahan dan pentadbiran Yunani. Okey, terdapat 5 sistem pemerintahan. Yang pertama adalah monarki. Okey, monarki itu adalah sistem beraja yang berasaskan keturunan. Okey. Dan dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bangsawan. Seterusnya adalah oligarki, iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh sebilangan kecil golongan yang berkuasa. Seterusnya adalah aristokrasi.
Okey, aristokrasi ni adalah satu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Dan sistem pemerintahan tirani pula adalah satu bentuk sistem pemerintahan yang sangat zalim kerana ianya menindas rakyat. Cikgu okey. Okey, cikgu okey. Dan yang terakhir adalah sistem demokrasi. Okey, sistem demokrasi ni adalah satu sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui Pengundian. Baru ni negara kita pun baru Mengundi. pengundian. Okey. Undi kita adalah Rahsia. Okey. Okey, cikgu nak tanya. Contoh negara yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Okey, cuba fikir seminit 2 minit. Awak renung-renungkan kalau ada terbayang ke negara mana kan? Okey, Ain Najwa boleh jawab? Boleh. Okey, negara apa yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki? Brunei. Okey, betul ke kawan-kawan? Betul. Okey. Okey, bukan sahaja Brunei yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Terdapat negara-negara lain yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki dan terutamanya negara-negara daripada Timur Tengah. Okey, contoh negara Timur Tengah yang mengamalkan sistem pemerintahan secara monarki. Arab Saudi. Okey, Arab Saudi betul? Yaman. Qatar betul? Oman. Bukan Yaman tapi Oman. Okey. Okey, macam yang kita tahu, Malaysia mengamalkan Sistem sistem demokrasi. demokrasi. Okey, cikgu nak tahu sistem demokrasi macam mana Malaysia amalkan. Siapa yang nak jawab boleh angkat tangan atau cikgu pilih. Pilih lah. Cikgu pilih ke? Okey, Anis boleh jawab? Boleh. Okey. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, tapi demokrasi yang macam mana? Demokrasi berparlimen. Okey, betul. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran siapa Mai Zaitun? Raja berperlembagaan. Ya, betul. Kita mengamalkan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Di mana negara kita, pemerintahan negara kita diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Macam yang kita tahu, Malaysia ada 9 sultan yang terdiri 9 sultan daripada negeri-negeri Melayu dan berkhidmat secara bergilir selama 5 tahun sebagai Raja ketua negara ataupun agung, dan juga lagi satu jawatan yang awak mungkin lupa. Badan. Bukan. Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Okey, nampaknya cikgu nampak yang awak memang dah faham lah apa yang cikgu ajar ni. Jadi untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak buat secara berpasang-pasangan, 2 orang. Boleh lah. Salah seorang bergabung. Okey, cikgu nak awak senaraikan jenis-jenis sistem pemerintahan semasa tamadun Yunani. Okey, Anis boleh berpasangan dengan Putri. Okey, Ain boleh berpasangan dengan Amira, dan Syafika boleh berpasangan dengan Mai Zaitun. Okey, cikgu nak awak buat sekreatif yang boleh, secantik yang boleh jenis sistem pemerintahan dalam tamadun Yunani dan nyatakan ciri-ciri pemerintahan tersebut. Okey. Okey, itu saja. Boleh mula buat. Tak cukup. Okey, dah fine. PhD.